wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dimuliakan dan berbahagia Tuan Imam yang dikasihi Syekh Haji Muhammad Khairul Rambu selaku pencerah atau ceramah tahun ini. Alhamdulillah kepada Encik. Kita pada hadirin yang hendak sekalian, alhamdulillah kita dapat memulakan kuliah kita pada Sabtu pertama setiap bulan, insya-Allah tadakan, dan kita tetapkan setiap minggu pertama Sabtu, Rabu dan Sabtu minggu pertama setiap bulan, dan Rabu kelima. Jadi insya-Allah kita akan ada 3 kali lah, insya-Allah. Seandainya kalau tidak ada kuliah untuk kita gantikan dengan murid, tapi berjalan tetap jalan kerana jadual tidak dihantar kepada Tataran Jabatan Pendidikan Islam. Jadi kita teruskan pada ini jadual kita ialah pada ini dalam pengajian kita di Tabrakan, mana kita akan menjalankan kita tetap muktamar, termasuk kitab yang ada ini akan muktamar. Dan juga lepas kita Isyak adakan sekiranya ada tadi ringkas sekiranya ada, kita ada teruskan serakat kerajaan dari Pusrai Allah. Jadi sedikit tambahkan tentang penceramah kepada malam ini lah. Saya mengenai ialah Tuan Haji Muhammad Khairul Rambu Ustaz Fadil, Ustaz Tuan Haji Muhammad Khairul Rambu merupakan timbalan yang berdua harakan dilaksanakan lagi, iaitu kita ada Tuan satu Tuan Haji Hamzah Al-Banyari, dan Tuan Haji Muhammad Rambu adalah timbalan yang kedua. Pendidikan tertinggi daripada Masjid Al-Haq dan Bidang Usuludin berasal dari rumah di dalam masjid dekat sini, dan juga sahabat saya belajar kecil menguli dulu lah. Jadi pada malam ini beliau diundang untuk menggantikan Syekh Haji Muhammad untuk kuliah kita pada minggu pertama, kerana Ustaz telah berada di tempat lain, di undang khas di tempat lain. Jadi mana slot kita masukkan dengan slot yang kitab juga, tapi akan disampaikan oleh penceramah yang lain. Jadi pada mana-mana ni lah kita akan cari kitab, mana kitabnya kitab yang disumbangkan ataupun kitab rujukan. Kita bukan dulu, kita rujukan yang akan diterangkan oleh penceramah kita. Dan sekiranya buku ini belum ada lagi, tak apa, ditunggu kena buku yang asalnya dalam bahasa Arab. Sekiranya ada di antara rumahannya yang sama, kita akan beli, kerana buku ini ada dalam mata bahasa Arab. Jadi kita kalau beli pun ada tak faham, penceramah akan mencerahkan untuk dipaham kita dan jelaskan. Dan insya-Allah telah diterangkan dia punya buku ini berapa lama, pengajian setahun, kerana bukan tebal. Jadi kita cuma ada sebulan sekali insya-Allah. Jadi pada alhamdulillah terima kasih bertuan kerana atau hadir sekalian kerana hadir pada malam ini yang short notice lah ini, kerana masa tetapkan jadual itu dah dihantar pada Jabatan Daerah. Jadi short notice kita adakan juga, dan seterusnya kita akan ada setiap bulan insya-Allah, dan kita akan jumpa juga pada minggu kelima nanti insya-Allah. Jadi saya teruskanlah dengan serahkan kepada penceramah kita tahun ini untuk mencerahkan kitab dan katakan kitab mentambah yang diterangkan kitabnya dan apa dia punya kandungannya, asal dan pengarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillah syukur saya berapa pada hari ini dapat hadir ke Madrasah Jakan kampung saya ni lah. Saya berasa terjeram ni. Dulu ingat tak dulu abang saya Pak Abu kedai tu, ingat tak? Itulah dia anaknya. Dulu sekolah sini tahun 69, sebelahnya dia sekolah kayu, warna hitam, tingkap pun tak ada, menjari dia. Sekolah tinggi sini, sana awal di rumah Rahman, situ kantin, sini ada rumah, tak tahu terhubung tu. Sini ada pokok ini, ada rumah ngasai ni. Itu kenangan saya lah. Memang saya ini kawan Habib, kawan dengan sebelah ni, syukur kawan saya. Jadi saya tetap tak percaya. Alhamdulillah tuan-tuan, benda ni dah lama Habib dua saya depan ni. Saya pun teragak-agak boleh tu. Tapi insyaAllah kalau satu malam Ahad saya memang kosong, insyaAllah lah. Yang lain-lain tu saya penuh lah. Ini tak tahu lagi macam mana dia pulang dari ke pulang lah. Saya tak kisah seminggu sekali, seminggu sekali saya pulang . Yang penting saya kalau malam Ahad saya memang kosong, tak ada kepada. Alhamdulillah saya dapat balik. Saya tadi tengok anak saya dekat Tanuriah, Madrasah Tanuriah. Dan tu batu-batu pula dia bawa balik pergi ke klinik. Itu cara saya. InsyaAllah malam ni tak ada apa-apa hal, saya balik lah. Ataupun saya tidur rumah tu saya kat Kesang, ataupun tidur rumah kat saya pun boleh juga kat Kesang. Itu sejarah saya. Jadi tuan-tuan, kenapa saya masuk Al-Zakat? Sebab guru saya masih amat meninggalkan guru saya. Jadi bila guru tu kita berdamping dengan guru kan, guru pada bapa. Kita pun dekat sini pun amalan ni. Dulu orang bapa saya pun, saya ingat dia kalau dia ada Zakat, dia ada kitab yang kecil kuning tu. Dia kasih saya tu baca. Baca apa bang? Apa sebab baca? Mana kita tahu kan? Kecil-kecil. Kalau mana jemaah pergi masjid, baca Yasin, naik bersekat dan buang, itulah pengalaman saya. Jadi tuan-tuan, dalam kita membaca kitab Tanurul Qulub ni, antara kitab yang mutabar dalam masa Imam Syafi'i. Tanwiriyah dari Nawara Iwarimu, Tanwir mencahayakan hati-hati. Bima ja'alan ulumi, dalam apa kita bermuamalah tentang apa? Tentang ilmu yang lain ni. Kan kita ada ilmu lain. Ilmu zahir ada juga kan, ilmu matematik, ilmu sains, tapi benda ni benda hati lah. Benda ilmu lain. Sebab lain tu bendanya ada ni. Cuma kita tak nampak, Allah tak izinkan kita nampak benda lain. Kalau Allah izinkan nampak benda lain, insyaAllah kita nampak. Jadi pengarang kitabnya Syekh Muhammad Amin Al-Burdi Al-Yabiri, yang meninggal tahun 1332 Hijrah, lebih kurang 100 tahun, lebih kurang tahun 1912. Kalau saya kira lah anggarannya, di mana masa tarikh itu bertapaknya Al-Zakat ni pergi Johor, Jelenggan. Pelibur sejarah di 1910 atau 1915. Jadi ada beza pendapat. Tak kisahlah, yang penting 19 dulu tu, bahawa sebelum 20-an tu Al-Zakat dah bertapak di muarnya dan di Johor Bahru. Jadi tuan-tuan, kitab ni dia ada 3 bahagian ni. Ada cerita tauhid, TPK, cerita tasawuf. Dan yang ujung tu memang ada cerita tentang masalah Al-Zakat. Dan kitab ni dah saya bacakan di Masjid Badar Putian.
Tapi kita bawa jaga tu terberhenti. Masa dulu nak raya, nak puasa jadi terhenti jadi terhenti. Jadi saya tuan-tuan kalau kita nak baca tu, kita setegahkan Fatihah pada perkara ini. Al-Fatihah, Asyik, Muhammad Amin, Al-Qurbi, Al-Ghibri, Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم. Jadi tuan-tuan, kita ambil bangku kita pernah izinkan kita baca. Jadi kita ni dalam keadaan hadap ni membaca kitab. Yang pertama kerja guru bertaraki. Kemudian kalau dah izin kepada tuan guru, kalau kita dah apa tu, dah ada kemahiran, kita boleh baca mana-mana. Ini apa? Hasanah ulama dulu di mana si Muhammad Amin ni antara bini orang Kurdistan, orang Kurdistan, dan dia lahir di Erbil, di Iraq, yang berkolak dulu kan. Dan dia ni ahli sunnah wal jemaah itu mazhab Imam Syafi'i. Jadi kita tak ragu-ragu lah. Jadi kitab yang ada di mana-mana. Saya tak tahu kalau ada kitab ni diterjemahkan dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Saya tak jumpa lah. Mungkin Indonesia ada, tetapi Indonesia mungkin ada. Jadi kita ni sama-sama carilah. Kamu tak ada tu dekat Rusin ke, dekat mana-mana. Atau dekat Kelantan tu dekat tak tahu mungkin ada. Saya pun tak jumpa kan. Kalau ada baguslah kita baca kitab yang berbahasa Melayu dan terjemahkan. Kalau tuan-tuan pergi Kelantan, pergi Pustaka Jaafar yang dekat Bastel tu, situ memang banyak kitab-kitab. Jadi kitab ni anak saya berikan. Saya cakap dengan dia. Dia belajar kat Mesir tadi, so saya ikan kitab dia. Alhamdulillah. Kitab satu lagi, kitab Hazratul Asrar pun alhamdulillah. Jadi rujukan utama adalah Al-Quran ni lah. Jadi tuan-tuan, apa tu, terjemahan daripada pengarang kitab ni, iaitu saya ambil ringkas dia tentang pasal masa. Itu Al-Arab Asyik Muhammad Amin bin Fatullah Zahru Kardiu Al-Arbili Asyifi Wal-Mashbadi. Dia ni dilahirkan di Kurdistan, di Kurdi namanya, atau orang bangsa Kurdistan ya. Kurdis di Iraq, bukan Kurdistan, Kurdis. Di daerah Erbil membaca Asyifi dan ini tarikat Imam Al-Syabani ini. Jadi tarikat kita ni kan memang ada kaitan dengan Nasyabandiyah. Ada orang Nasyabandi, ada orang apa Qadariyah. Jadi ulama. Sebab dalam minggu Johor ni ada 11 amalan yang dibenarkan oleh agama. Termasuk haujakan, termasuk itu wirid selepas sembahyang waktu, termasuk itu amalan yang betul wirid. Ni orang ada yang tak berpahan apa ni? Tengok ayat 4. Aduh, saya tak tahu yang 4 yang ni. Bermula ini Ratib. Ratib ada, Ratib Al-Qas ada, Asal Husna mana ada. Di Kores tu Asal Husna. Masjid Kores. Kalau saya balik tinggal maghrib tu, saya dengar je. Oh ayat ni, ni orang Asal Husna. Walaupun ada hari ke apa, yalah tak apalah. Yang penting amalan tu dibenarkan oleh pihak agama. Jadi pihak agama ni tempat yang ada authority yang membenarkan kita beramal. Jadi kita jangan risau orang buat dalam Facebook tu ini aku bid'ah sesat masuk neraka apa semua. Kita jangan begini. Jadi kita ni pun nak beramal tuan-tuan, bukan nak cari masalah. Kalau kita tengok memang Nabi tak suruh kau nanti akhir zaman masuk hadakan, tak ada. Masuk Nasyabandi tu tak ada. Cuma
orang-orang soleh ni yang apa, yang mengadakan ini supaya apa, kita ni makin dekat pada Allah, bukan makin jauh, makin dekat, kubur makin dekat, rumah pun dah pergi. Jadi kita ni yang dah ada, yang masih lagi berbaki nyawa kita ni, buatlah apa yang kita nak. Jadi Syekh ni tuan-tuan, dia lahir pada kurun yang ke-13, bermakna 13 berapa tu? Lebih kurang 19 tadi yang sedis 18 waktu itulah, antara itulah. Dia tak ada tarikh Mesir, tapi tarikh Hijri. Dia meninggal 1332. Bermakna lebih kurang, kalau tarikh Mesir itu 19-12. Itulah yang saya kira-kira. Kalau salah betulkanlah. Di Madinah apa? Di Bandar Irbil bin Iraqi, wa biha nas'a wa talaba ilma ala Syekh Umar Osman Al-Kurdi fi awaili sinuskin idatu sanawat. Itu membesar dan belajar ilmu dengan Syekh Umar Osman Al-Kurdi, Bugis, pada awal remaja itu. Jadi macam sekarang ni kan, kita kan apa orang kita sekolah agama, nambah lagi sekolah menengah dan seterusnya lah. Itu sistem sekarang kan. Sistem dulu sistem serang pada tuan guru ni, belajar di madrasah. Summa safara ila haji sanat salasa mi'atu alfi min hijrah. Kemudian dia musafir pergi haji tahun 1103 dari hijrah. 1103 tahun hijrah itu, bukan Mesir. Dan waqama di Makkah sanatan, dan dia tinggal di Makkah tu setahun. Macam orang kita dulu kan, orang dulu kan belajar di Makkah, belajar di Umm Qura, belajar dengan apa, si Padang, si apa lagi macam-macam, si Nawawi, macam-macam waktu itu dulu, tahun awal zaman Syekh. Pada Banten ni kan ramai orang-orang kita yang belajar ilmu di Mekah. Memang terkenal lah. Kalau pergi Mekah tu memang terkenal. Memang tak semua orang dapat sana. Jadi orang yang dapat pergi tu alhamdulillah. La yanamu bil lail. Ini sifatnya dia tak tidur waktu malam. Wala yuftiru bin nahar. Dia tak buka, tak makan di waktu siang. Ini hebat ya. Kalau malam tak tidur, siang kalau puasa dia dah tak makan, jadi dia pun tak buka, macam mana kan? Maksudnya betul-betul dia siang tak macam apa kita kan, siang makan, pagi-pagi 4 rebuk masak makan, pukul 10 makan, pukul 12 makan, petang pukul 4 makan, pukul 7 makan, pukul 11 10 makan bubur. Ini kalau kita mentor tu. Kita ni macam kalau kita pergi kursus, saya suka. Kenapa? Pukul 7 dah makan, pukul 10 makan, 12 makan, pukul 4 makan, pukul 7 makan, pukul 10 makan bubur kacang. Lepas tu tidur. 3 hari memang seronok. Itu kita asyik makan ni. Jadi Syekh ni malam dia tak tidur. Allah Akbar. Kita ni tuan-tuan umur dah macam ni kan, umur dah becek ni, jangan nak tidur je kan. Dia agak-agak tidur. Dia bangun juga. Dia sepatutnya lah. Kalau kita nak tolong rumah, kita tolong masak air ke, buat kopi ke, goreng-goreng ke, apa nak tolong. Kalau rumah kan sibuk kan, jadi kita pun sibukkan juga lah. Kan tolong-tolong tu dapat pahala kan. Itu je perasaannya. Walaupun perempuan tadi kata syarah tu, pensyarah tu dia kata apa, orang perempuan ni kat rumah tangga ni gedung pahala kan. Suami balik penat, ambil air, ini buat sendiri macam mana?
Paksa kita pergi minum karung berbalik Allah Akbar. Jadi perempuan tak dapat pakai. Jadi kita orang lelaki nak bala, tolong menolong. Walaupun saya tahu ni betul, tak tahu ni. Kalau nak tolong hamba tadi, nak tolong hamba tadi saya, alhamdulillah dia insya-Allah lah kata insya-Allah datang. Ya'muru aqati kulliha bi ta'ati wa askar. Dihabiskan masa tu dengan apa? Dengan ketaatan. Dan dia askar berzikir. Macam kita dalam haudakan ni, tak adalah kita hawa-hawa kan. Kita berzikir, datang sini, tiktok sini, dapat pahala, semua dapat pahala. Kenapa tuan-tuan? Carilah apa? Duduklah 5 sebelum 5 kan. Kita tanya Hamsan Qawlah ini. Apa kita Nabi tu? Ni Allahu Akbar. Kita disuruh janganlah kamu ni apa? Jadilah orang yang apa? Mendengar. Jadilah kun aliman. Jadilah orang pandai. Pandai. Kun aliman atau muta'aliman, orang yang belajar. Atau samian. Samian apa? Kategori mendengar. Sebab tu tuan-tuan, pasal panjang kita diperlukan apa? Mulut tu 1, telinga tu 2, benda yang zahir ni. Telinga 2, banyak kan? Tengok minta banyak kan? Makin banyak cakap makin banyak salah. Bila salah banyak dosa dia. Bila banyak dosa, bila nak basuh dosa tu bila. Jadi kita kena fikir-fikir lah. Sebab tu kadang-kadang saya suka apa, saya suka diam. Tengok dia nak cakap-cakap lah, orang cakap lah. Itu kita diam. Dan kita berfikir, kalau kita nak nambah-nambah nanti macam jadi. Jadi lebih baik kita diam, tengok yang baik-baik. Semua sampai ke Madinah tu Munawwarah di ziarah. Kemudian dia pergi ke Madinah itu kenapa tuan-tuan nak ziarah kubur Nabi. Wa qama biha sanawat. Di sana dia tinggal beberapa tahun. Ini macam orang dulu kan. Pergi Madinah tu belajar ilmu kat sana. Masa sekarang kan belajar ilmu Universiti Madinah. Mana anak kita tu orang ni yang belajar di sana. Universiti Madinah. Pergi semua. Pergi. Siapa yang dapat belajar kat Mekah dengan Madinah tu untung. Kenapa? Disambut. Tik-tik sambut. Tapi dia tak pernah nak buat haji. Dia tak pernah kan. Kenapa? Kau kan nak belajar buat haji. Buat apa nak pergi haji? Kalau tahu, kita buang. Sebab dulu kawan saya tuan-tuan yang kat kota kan, dia belajar di Madinah. Kita di Mesir. Dia nak ikut ke Madinah. Kalau polis tahu, kalau belajar Madinah, dia nak buang. Kamu belajar saja, bukan nak buat haji. Jadi orang Arab bukan pasport merah, bukan pasport. Saya tak nak pasport merah. Orang Arab ni, dia bukan tahu dia. Kita gini-gini je. Push. Masuk. Lepas. Itu Arab ni, dia bukan tahu baca huruf bumi tu. Yang penting mereka Malaysia. Padahal budak ni kamu belajar di Madinah. Jadi sana memang apa ni, memang seorang lain semua pergi makan apa semua pasang badan ni. Kalau sana tu saja punya pembelajaran kalau setakat lulus je tak dijaga. Dia tak ada martabat jahid. Jahid adalah mumtaz. Yang terbaik lah, A lah. Bukan setakat lulus kan. 45 markah lulus tak tahu. Dia nak betul-betul kalau belajar ni, tak macam Azhar dia jadi lulus. Ni anak saya nak isi 9. Doa-doakan lain hari ni dia isi 9. Karena ketiga petang. Allahu Akbar. Wa qama bi sanawat wa aqafa 'ala talaqqa durus. Dia etika di masjid tu dan dia simpannya apa? Talaqqa, bertalaqi pelajaran. Dan kita disuruh kan talaqi guru kan.
Bagusnya tu yang paling tinggi lah, kita bentar lagi mana kita di depan guru, tengok berjabat tangan, macam talqin Quran kan. Yang sekarang dapat sijil, dapat syahadah, itu bagusnya tu, begitu. Tapi kalau sistem pembelajaran sekarang ni, cakap dengar, hadir, gitu je lah Waltah kali madrasah al-Mahmudiyah. Dia menyambung pelajaran di sekolah namanya Mahmudiyah. Wa kana min syartil iltiqat biha ma'rifat lughat al-Turkiyah. Syaratnya nak masuk sekolah ni mesti tahu bahasa Turki. Macam tuan-tuan pergi sungai di Al-Ustaz. Tu ada apa? Tahfiz apa tu? Sulaimaniyah. Kita dah pergi dah. Syaratnya apa tuan-tuan? Anak-anak kita ni kena belajar bahasa Turki. Pakaiannya pun Turki, style Turki. Ada dah Johor yang belajar sana. Dan saya pernah singgah tu Madrasah Tahfiz Sulaimaniyah di Sungai Petani yang sebelahnya pagi ziarah tengok. Di masa kita pergi Kedah tu, atas apa? Mungkin Sedim, bukan kita singgah Madrasah Tahfiz Sulaimaniyah. Jadi budak-budak tu dia kena belajar bahasa Turki. Kalau tamat tu nanti boleh belajar di Turki. Di mana tahfiz di sana. Jadi Turki ni memang antara tahfiz yang boleh katakan dikenal lah. Walaupun syaratnya tu kena tahu bahasa Turki, tapi juga kita nak belajar di negara orang kan. Bahasa Inggeris, Arab dengan bahasa Arab, kena tahu. Wa bara'a fil ilmi wal fahmi hatta alqa durusa bil Masjid Nabawi ba'da qalil min al-a'wam. Dia ni ada belajar ni dia apa? Okeylah dia bagus untuk faham ilmu. Hingga dia belajar di Masjid Nabawi tu berapa tahun? Wa arafal fadl wa salah. Tahu tentang asal tujuan ilmu ni, kebaikannya ilmu ni, wal haya wal adab. Tahu tentang apa? Sifat malu, sifat adab ni, beradab, bersopan, wa tazawaja izzaja bi ihdal fadilatil mudliyatil atraf. Dan dia berkahwin dengan salah seorang apa? Ni orang Turki ni. Orang Turki kahwin dengan orang Turki. Tapi walam yarsal minha bi syai'in min walad. Malam ni bukan malam ni. Dia punya apa tu? Dia tidak dapat anak dengan wanita Turki. Tapi tuan-tuan lepas tu dia kahwin lagi bawah ni. Summa dhaba ila Masr wal tahqal bil Jami' al-Azhar. Pergi ke Mesir. Nyambung belajar di Mesir Azhar ni. Di zaman tu lah Jadi tuan-tuan Azhar zaman saya tuan tak lain. 12 mata pelajaran. Wajib lulus 10. Tadi saya bincang anak saya. Kau sekarang belajar 12 mata pelajaran, 2 apa tu? 2 semester. 6. InsyaAllah lulus. Ayah dulu 12. Kalau tak lulus 3, tunggu setahun itu. Itu sistem dulu. Memang Allah kata, kalau kita tak lulus, segan malu. Dia mesti lulus 10. Berat berat masa 10. Nak apa Quran lagi, nilai ni. Jadi memang berat lah sistem tu berat. Sekarang ni ringan sikit dia punya semester dia dapat belajar 6 subjek. Jadi tak berat. Tapi zaman saya dulu kadang-kadang dia orang ni dia tak nak balik. Bila syok kat sana, dia tak nak lulus. Visa lebih kurang ni. Dah tak lulus nanti dia barukan apa pasport tu dia tak masalah. Tapi lama-lama nak bagus. Kan kita disuruh balik untuk apa? Untuk berkhidmat dengan masyarakat ni. Waqala ala istighal bil fiqh, dan di sana dia sibuk dengan apa? Belajar ilmu fiqh, wal hadis. Fa hadara durusan
fi Sahih Bukhari ala Syekh Muhammad Asmuni. Dia belajar apa Sahih Bukhari ni dengan Syekh Muhammad Asmuni, ulama-ulama Islam. Wa hadal fiqha ala Syekh Mustafa Al-Syafi'i wa ghairihi. Belajar fiqh dengan Syekh Mustafa Al-Syafi'i. Macam guru saya nama Syekh Mustafa Al-Alwani, guru Quran. Jadi kena belajar lah dengan dia lah. Pasal apa? Kita ikut dah sampai tu tak nak belajar kan? Rugi. Kita pergi sama orang tu kan yang nak belajar. Dia belajar. Bukan kita kat sana nak cari yang lain. Wasakana Imbabah. Dia duduk di nama Imbabah. Ada lagi sekarang ada lagi nama tu. Wa minha tazawaja warazaka ida ta'ulad lam ya syahminhum ba'dahu bila Ahmad. Dan dikahwin orang Arab ni dan dapat anak, dan cuma anaknya seorang ni yang hidup. Suma tahawala bi ahli al-bulaq, dan dia pernah pindah ke namanya Bulaq. Bulaq Tukrum namanya. Ada tafsir kan. Wa kana rahimahullah ta'ala syadid at-ta'aruf fi ilmu al-hadis wa tafsir. Dia ni sangat-sangat apa ni? Beratkan tentang belajar ilmu apa? Hadis dan ilmu tafsir. Tafsir ni banyak Baitawi, Ibnu Katsir, tafsir Razi, macam-macam tafsir. Sekarang pun yang baru tu tafsir Al-Azhar tu yang Abu yang Hamka tu pun namanya tafsir Al-Azhar. Masih di dalam penjara tu dia buat tafsir. Jabatan apa? Hamka tu dia mengarang tafsir. Tebal banyak macam-macam tafsir sekarang. Pilih je lah, baca je lah. Summa sabala bitadrisil hadis wal fiqh wal kalam yang dibolak. Kemudian dia sibuk belajar apa? Belajar hadis, belajar fiqh dan ilmu kalam ni, ilmu tauhid ni. Namanya dibolak. Bolak Tukrum. Kalau di Mesir tu nama bolak Tukrum. Wa tamanna fi asal al-irsyad ila Allah Ta'ala sabiran muhtasiban. Dan dia dapat apa ni, dapat merasai tentang apa? Uslub-uslub tafsir dan hadis ni. Dapat tunjuk Allah Ta'ala dengan cara kita rasa sabar. Sebab kita belajar ni kena sabar. Ujian ni macam-macam. Apa dia? Untuk sabar dalam belajarnya apa? Kalau tak sabar, habis. Banyak yang orang saya kalau dia tak sabar, habis dia lah. Tak sabar dia, balik. Tak sabar dia, kahwin. Tak sabar dia, tak jawabkan apa tadi. Sebab apa? Kalau tak ada kesabaran, tuan-tuan, kita sudah apa juga bentuk hidup ni kena sabar. Sabar dalam berumah tangga, sabar menuntut ilmu. Contohnya lah, kalau katakan tak lulus tu macam mana tuan-tuan? Rasa kita kan, segan kan. Kawan-kawan naik kelas, kita bawah lagi. Alah, sabar kan. Dan bersungguh-sungguh lah. Belajar kena bersungguh-sungguh. Bukan main-main gitu-gitu je, mana ada. Ikut perintah buat latihan. Ataupun kita buat kena lebih masa. Macam dulu orang sekolah Arab tuan-tuan, tengah hari balik, saya tak. Dekat madrasah Satya tu, yang surau kayu lama yang dulu tengah hari dia orang balik, saya tak. Saya balik petang. Kenapa? Nak belajar lagi dengan arwah rumah Syekh kita ni kan, Saudara Rashidah Muhammad. Ingat tak? Tak kenal Syekh kita ni kan, bini yang pertama namanya Rashidah Muhammad. Tak tahu dia ngajar di Madrasah Sa'diyah tu. Dengan dia kena sabar lah. Kalau tak lulus,
ulang lagi. Macam saya tuan-tuan, 3 kali ambil SPM tau. Sabar. Mana ada orang SPM 3 kali? Saya ni, muka saya ni ambil SPM 3 kali. Baru apa? Kenapa? Sabar. Tak semua orang dia ambil sekali betul. Tak. Saya ambil ajaran ni, umur saya dah 50 tahun. Dan tunggu apa? Sabar. Dulu masih ambil ajaran dekat pesta tu tak lulus. Kalau kamu pesta, so kamu pakai pasir pun tak lulus 2 kali. Sabar. Dan dari cikgu bawa ambil ajaran. Yang belajar ajaran tu anak murid saya juga. Cikgu ni depan. Yang anak tu bekas murid cikgu yang jaga basic. Sabar. Kenapa tuan-tuan? Kerana kita orang Johor identiti kita apa? Belajar. Walaupun kita tak pun tuan-tuan, sekarang ni apa kerjaan sekarang belajar. Yang kecil ni kalau kita tak ada SNP, bahasa Arab nak ambil guru tanpa pun tak boleh. Janganlah berangan, tak dapat. Baik tu, bahasa Arab tu penting. Anak saya itu tak tahu apa, tapi dia tak ada bahasa Arab, dia tak dapat. Jadi bahasa Arab tu pun kena belajar dengan sabar. Tentang akhlak dia, akhlak syirik macam mana? Karena rahimahullah ta'ala qad zainallahu ta'ala bi jamali fi surati zahirah wal batinah. Jadi syirik tuan, Allah Ta'ala kata telah hiasi diri dengan apa? Dengan yang kemuliaan yang cantik dan pada zahir dan batin. Zahir batinnya memang apa? Cantiklah. Tidak ada sifat-sifat apa? Mahmumah. Sifat-sifat yang tidak ada. Sentiasa baik-baik baginnya pun baik. Wa alqali mahabbatan minhu hatta la yatila yurasahu badasana. Dan dia pun dia lakukan apa tu bertemu dengan apa dia di mana ada sifat mahabbah dengan orang, berkasih sayang. Lepas tu antara falsafah jemaah tabligh tuan-tuan, itu berkasih sayang dengan orang tak kisah. Tak mengenal dia, tak kisahlah tak tabligh. Tapi sifat dia apa? Ada sifat mahabbah hingga apa orang tak apa rasa jemu jemu di masjid-masjid dia. Ini bagaimana ayat dan bisyaja'ah wa najidah. Dan itu ada tanda-tanda apa, dia ada sifat-sifat apa kebarangnya ni. Dan dia suka tolong orang, suka bantu orang. Imaman fikawani wasaf. Dan dia ada imaman sifat kepimpinan ni dengan kasih tawadu. Wal karam wal izar, dan sifat yang mulia, izar, sifat mengutamakan orang lain. Kita beri orang lain dulu. Antara kita nanti kalau dapat jajan ni, antara anak tu bini kita beri. Dapat telur tadi, dapat telur pindang tu, kita kahwin. Nak kasih anak kan masih tinggi. Mana dulu? Anak ada dulu kan. Tapi saya kita pada anak. Bini dan tua tak payahlah. Kau dah makan terlalu banyakkan dia. Anak ni tak dapat lagi. Telur. Bini pun nampak. Mana nak pergi? Anak dulu. Bukan bini. Bini dah rasa banyak. Kali dah puas lah. Jadi anak ni kan nak hidup. Anak telur. Biasalah ya. Walfil. Ada sebab apa? Malu, lemah lembut kan. Wal zakah itu memang sedikit, bukannya golongannya bodoh ada jalan atau lemah akalnya. Kurang lebih ni siapa? Nah, masuk.
Masih Isyak. Dah? Isyak. Biasa? Azan? Macam mana? Dan ada terjemahan Tanwir Qulub ni. Ada? Ada. Dia kita beli tu, beli pakai Shopee. Kat Google. Sama Syekh Amin Al-Qurdi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu Ini PDF. akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Saya tidak cari yang benar yang Allahu terjemah. ya karim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Jadi dia punya akidahnya Imam ni, Syekh ni dia terjaga bahagia akidah itu adil alasan al-asyari. Allah Ta'ala yang selalu kita sebut Imam ni dalam khutbah Jumaat ni, walaupun ada orang bakar, ada orang apa, hotel, apa ni yang asyari, tapi kita untuk disebut ni dalam khutbah Jumaat Abu Hasan al-Asy'ari. Wa kana yahtaru fi ayati sifati wa ahadithiha. Malam salah. Dia pilih apa dalam bab tauhid dan sifat
hadis-hadis sifat-sifat yang bermazhab salaf apa dia? Tanzihullah al-zahiri al-mustahili kal-jismiyah. Mensucikan Allah Ta'ala itu benda yang saya itu seperti apa? Jangan apa? Ada Tuhan itu bersifat dengan jisim. Macam kita ni kan, daging, urat, tulang, darah, itu jisim. Takkan apa itu jisim. Kepahaman sama orang kafir tu kan. Contoh kan orang kafir macam kan, kat kita dia tak tahu benda tu, patung, hadis tu. Wa tafidu ma'aniha al-murad ila Allah Ta'ala ila Rasulullah SAW. Dan kita tafwid menserahkan permasalahan apa yang Tuhan tu apa bukan berjisim Tuhan tu apa serahkan bagaimana pada Allah Ta'ala. Jangan kita Tuhan duduk aras, duduk macam dekat istana tu. Jangan begitu. Itu dah macam apa manusia sifatnya macam tu. Tapi maknanya tu kita jangan fikir begitu kan. Tuhan tu tak macam gitu. Takkan Tuhan tu macam itu yang apa yang disembah oleh orang kafir tu lah. Tempat tu menghapus semua. Wa amal ibadah tu bahkan ala mazhab Imam Syafi'i. Ibadahnya ikut pahaman Imam Syafi'i. Iaitu kalau kita subuh ni ada hari nazilah. Walaupun makan kan, apa ni Johor ni ada nazilah, tak ada kali ni. Apa ni Johor ni, apa punut ni, apa hal ni. Siapa dengan Johor ni? Dah. Boleh lah. Jangan tuan-tuan kalau kita baca dekat Facebook tu, kita apa yang nazilah. Kita janganlah melebihi. Kan, ada tak kadang-kadang yang kita pagi tu baca apa? Ila sturil firdaus. Apa ni baca-baca ni? Sesat tu. Ada tak? Ada berani kita nak menghina-hina Imam Syafi'i. Kau tu siapa? Imam Syafi'i siapa? Itu kan doa tawaduk Imam Syafi'i. Kita ni tak layak masuk surga. Kenapa? Nak menghadapi hati mereka yang lebih besar kan? Itu kan rasa rendah diri. Bukan memang kita ni makhluk yang tak layak untuk masuk surga Allah. Kita memang harapkan, tapi kan kita ada rasa rendah diri, tawadu, jalan dengan dia ni. Kadang-kadang kita makin tengok makin Facebook tu makin menyampah. Orang nak beramal tak bagus. Beza pendapat biasa kan? Macam kita contohnya, kalau kita masuk kedai, orang ni nak makan mie goreng. Macam tadi saya, orang makan orang apa? Goreng mamak. Goreng daging merah. Yang ni adik nak makan apa? Pantai lah. Abang ayam pun nak makan apa? Itu uji canai. Itu kan berbeza pendapat. Kalau kita jangan makan apa? Makan semua makan uji canai ni. Berontak tak? Berontak. Jadi kita banyak makan. Makan tak makan. Yang penting makan halal. Macam tadi mazhab apa? Tuan-tuan tak nak baca doa kunut. Tak apa. Anak saya belajar kat kolej tuan-tuan, dia kata tak ada kunut kan? Macam mana? Dia ikut sana. Tak ada kunut. Tapi kalau awak baca kunut macam mana? Nanti dia macam-macam. Kenapa pula orang baca kunut macam salah pula? Nazilah. Kan kita doakan sahabat kita yang di Pelasik tu kan. Doakan. Tak kuat tak apa. Bukan tak ada kunut tu jadi batal memang tu. Tuan-tuan katakan, imam tadi tak baca nazilah. Katakan tunggu sujud. Kita boleh tak baca nazilah? Dan saya fikir apa kan? Kenapa tak pakai tuan-tuan imam tadi kalau subuh, kenapa dia lama baru dia turun. Nak menghormati imam rakyat, tapi yang lain baca doa tak. Tapi kalau imam sujud sahwi, kita kena sujud sahwi. Kalau imam tadi sujud sahwi, kita tak sujud sahwi. Kalau kita tadi Quran nazilah, kita yang salah.
Tadi saya tengok apa ni video yang imam meninggal tu kan. Yang imam kat mana kan? Hindu ni. Kat mana tu? Tengah sujud meninggal kan? Hindu. Dua orang pun yang depan belakang dia. Kan? Bangun. Sujud lagi. Rupanya imam tu dah meninggal. Itu macam mana tu? Baikkan. Dan kemudian saya dah dengarkan kat Pontian, kalau imam sujud lama, ya Allah lamanya imam ni, ya Allah. Solat hajat tu ni, tak. Solat fardu. Kemungkinan imam berapa? Dah habis nafas ni. Kita dengarkan. Dia kata lah. Rupanya dah tak ada. Yang dulu tak dekat kan, imam berapa? Macam khutbah, tinggal ada. Jadi nyawa kita tahu. Nampak tu Kalau katakan tuan-tuan imam tadi terlumpur baca kunut, dia terus sujud. Kita kena ikut. Kenapa? Ikut kaedah fiqh. Sepatutnya saya nak baca kaedah fiqh malam ni. Tapi aku tak kasih kan. Tak apalah. Sebab tuan-tuan at-tabi'u tabi'un. Itu kaedah para sahabat tu formula fiqh. At-tabi'u tabi'un. Yang ikut mengikut. Makmum mengikut imam. Kalau imam tak baca kunut, turun. Imam tak baca sujud sahwi, tak apa. Nangis imam. Gitu. Apa masalah? Siapa lagi ikut? Isteri ikut suami. Kalau isteri tak nak kita, suami macam mana? Tak ada, tak nak. Jauh, Pontian jauh, tak nak. Ikut sini. Macam mana? Masalah. Tak boleh lah. Isteri kena ikut suami. Tentera kena ikut arahan ketua. Anak binatang yang mati gara-gara sembelihan maknya tu, ibunya ikut pada mak dia. Hukumnya apa? Itu kaedah. Kalau tuan-tuan dia punya apa ni, yang mu'alifah dia apa, karangan dia ada 9. Jadi antara kitab ni, kitab yang tambah lah ni. Jadi kita dengan Syak maka dia orang Syafi'i, mazhabnya macam kita Imam Abu Hasan Asy'ari. Jadi walaupun dia berbangsa Kurdi, orang sana orang Iraq, jadi cara dia pun sama kan. Jadi kita jangan bimbang lah. Kalau dia kata gini dan bimbang, mana benda sama. Walaupun kitabnya kita pegang juga, kita faraid ni, kita macam-macam. Tapi kita jangan bimbang ni. Jadi kita jangan ikut orang, jangan ikut yang macam-macam. Iaitu kita pasal Sa'adatul Muqtadi'in ni, dalam PLBD ni, Mazhab Imam Syafi'i, Dayatul Talibin, Mursyidul Awam, Fathul Masalik, Irsyadul Muqtaj, Siraj Al-Muhudul Wasiqah, Nasihul Bariyah, Ta'rimul Kitab. Ini 9 kitab karangan beliau ni. Tetapi yang masyhur adalah kitab Tadwirul Ulum. Ini antara mukadimah tuan-tuan dalam kitab ni. Apa ni masih kami berikan kita nak sebagai syak, dan insyaAllah kita tutuplah dengan sama-sama kita berdoa seperti para dan seterus. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.